Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam hujung minggu dan salam hari Sabtu kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz. Yang pertamanya saya nak ucapkan dahulu jutaan terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan pilihan anda setiap pagi, never miss, orang kampung kata ya. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita nak berbicarakan tentang sunnah yang ditinggalkan. Banyak mendung perkara mendung, tanda hari nak hujan. Banyak sunnah perkara sunnah, rugi kalau kita tinggalkan. Cuma kadang-kadang biasalah tuan-tuan, kita ni banyak kekangan. Kekangan masa, kekangan tenaga. Oleh itu pada pagi ini bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Nur Muhammad Hadi yang masih lagi sudi bersama dengan kita dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, sebarang kemusykilan, boleh sahaja tanyakan melalui panggilan. Yang pertama, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan berkaitan sunnah yang ditinggalkan. Oleh itu, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah topik kita pagi ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba. Alhamdulillah. Terima kasih kepada dai hakim kita. Sama-sama Doktor. Semoga sentiasa ceria, amin, sihat, amin. Dan dapat memberikan yang terbaik, amin, kepada semua sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, kepada penonton-penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati dan meredai. Bila kita sebut mengenai sunnah Nabi ni, yang ditinggalkan, disebut dalam perkataan bahasa Arab iaitu sunnah al-mahjura. Al-mahjura. Sunnah yang ditinggalkan, yang mana kita mungkin dah tak berapa nak amal. Sebab apa? Sebab mungkin dah perubahan daripada zaman, daripada segi pakaian, daripada segi fashion. Jadi ada sunnah-sunnah yang Nabi SAW buat, kita tak buat. Kerana itu sebelum kita nak tahu apakah sunnah-sunnah itu, maka kita nak tengok apa perkataan sunnah ni sebenarnya apa dia. Betul. Supaya kita faham makna sunnah yang disebutkan oleh para alim ulama hadis, iaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir au sifatin khuluqiyah au khalqiyah. Iaitu apa yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Itu syarat pertama, mesti disandarkan kepada Nabi. Sama ada daripada segi perkataan, apa yang Nabi SAW sebutkan, apa yang dilakukan oleh Nabi, iaitu perbuatan, maksudnya daripada perkataannya disandar kepada Nabi, perbuatannya disandarkan kepada Nabi SAW, ataupun ikrar, persetujuan baginda Nabi SAW, dan sifat yang berbentuk khuluqiyah, iaitu daripada akhlak Nabi, dan khalqiyah, daripada fizikal baginda Nabi SAW. Dan para alim ulama membahagikan, pada mukaddimahnya kita nak faham bahawa di sana terdapat pembahagian sunnah itu tadi. Kalau kita dah tahu tadi sunnah ini apa yang disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Betul tak Hakim? Betul Ustaz. Kemudian daripada segi perkataan, daripada segi perbuatan, daripada segi persetujuan Nabi, sama ada daripada akhlak baginda Rasulullah, daripada fizikal baginda Rasulullah. Cumanya para alim ulama menyatakan bahawa dalam sunnah ni dia terbahagi kepada dua pula. Satu, sunnah tashri'iyah, iaitu sunnah yang disebutkan sebagai di mana Nabi SAW melakukan. Nabi sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Baik. Tasyri' yang mana kalau buat itu dapat ganjaran dan pahala. Berdasarkan Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, kita ikut tu sebagai Nabi, seorang Nabi dan seorang Rasul. Contohnya solat duha.
solat sunat qabliyah, sebelum dan selepas, sebelum solat fardu, kan? Dinamakan juga solat sunat rawatib. Ini adalah solat sunat ataupun perkara sunnah yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu sunnah tasyri'iyah, sunnah yang disebutkan yang datang daripada Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dan kita kena faham juga bahawa Nabi ni adalah seorang manusia. Manusia macam kita juga, disebutkan dalam Al-Quran. Dan di sana pembahagian yang kedua. Tadi sunnah tasyri'iyah. Betul. Yang kedua sunnah ghairi tasyri'iyah. Maknanya sebagai Nabi seorang manusia biasa macam kita juga. Contohnya Nabi SAW dalam riwayat Nabi tak suka bau hinak. Hinak ni inai. Okey. Nabi tak suka bau inai. Adakah kita kena juga tak suka bau inai? Ni ulama bahas kan. Maka kata para alim ulama, maka itu adalah sifat manusia baginda Nabi SAW sebagai seorang manusia. Maka kalau kita suka pun tak ada masalah. Faham. Contohnya Nabi suka makan madu, bukan bermadu, makan madu. Suka dah yakin. Tersuka Ustaz. Tersuka. Jadi Nabi ni suka makan madu. Baik. Adakah kita kena suka juga makan madu? Yang ni disebut sunnah juga, tapi ghairi tasyri'iyah, sebagai Nabi, sebagai seorang manusia. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat penonton dalam program Tanyalah Ustaz, sahabat ni kalau boleh apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi SAW mereka akan buat. Masya Allah. Sama ada tasyri'iyah ataupun ghairi tasyri'iyah, kerana cintanya kepada Nabi, khususnya seperti Ibnu Umar. Allah Akbar. Ibnu Umar kata di dalam riwayat, seperti mana isteri baginda Nabi SAW, sahabat yang paling banyak mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sahaja yang dia tengok Nabi buat, dia buat. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia meletakkan kasih dia, cinta dia kepada Nabi melebihi segalanya. Jadi kalau binatang tunggangan Nabi sampai ke satu tempat, pusing kat situ 3 kali, maka dia akan arahkan, Ibnu Umar ni arahkan binatang tunggangan dia pusing juga 3 kali. Sebab apa? Laqad ra'aitu Nabi SAW, kan aku telah melihat baginda Rasulullah. Kalau Nabi SAW solat di situ, dia akan pastikan solat di situ juga. Masya Allah. Sebab apa? Sebab tanda sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Itu pada awal mukaddimahnya. Baik, jadi itu sedikit sebanyak tentang pengenalan kepada sunnah. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan, akan tetapi kita terus masuk kepada soalan yang pertama pagi ini. Datangnya dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kami mahu membezakan antara sunnah yang dilupakan vs bid'ah? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga Intan atas soalan. Silakan doktor. Baik, satu soalan yang sangat baik, sangat menarik, sebab kadang-kadang inilah yang kita keliru. Ya, betul. Ustaz, yang ni sunnah sebab apa yang disandarkan kepada Nabi. Tiba-tiba ada benda yang tak disandarkan kepada Nabi, kita kata boleh buat. Betul. Dan ada bahagian ulama' sebut itu sebagai bid'ah. Kita kena faham bahawa ulama' sebenarnya daripada zaman dulu berbeza pandangan. Baik. Bid'ah ni ada pandangan ulama' yang membahagikan kepada dua. Bid'ah ad-dalalah wal bid'atul hasanah. Bid'ah yang tak boleh, yang sesat. Dan yang kedua, bid'ah yang dibolehkan, iaitu hasanah, yang baik. Ada pandangan ulama' berdasarkan hadis kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah ni yang Nabi tak buat, dalal. Wa kullu dalalati finnar. Semua yang sesat ini neraka Allah. Jadi satu grup, satu pandangan ulama', dia berpegang bahawa apabila Nabi tak buat sesuatu perkara yang Nabi tak lakukan, maka ini disebut sebagai bid'ah. Dia tidak ada pembahagian bid'ah hasanah, bid'ah yang baik ataupun yang tak elok ataupun yang sesat tadi. Maka dia kategorikan semua pembaharuan itu tak dibenarkan. Maka ini satu pandangan. Betul ataupun tidak, ni ada pandangan daripada ulama' yang muktabar. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, khususnya seorang tokoh yang sangat terkenal iaitu Imam Nawawi, dia kata bid'ah ni terbahagi kepada dua. Satu, yang tak boleh itu adalah bid'atud dalalah, bid'ah yang dalal, yang tak boleh. Contoh, tiba-tiba tadi kita punya iman kuat ni, kan, kita nak buat ibadah, kita pun solat subuh 3 rakaat. Tu dia. Punyalah kata kita, kalau zaman Rasulullah tak apa Ustaz, 2 rakaat dia kata. Zaman kita ni iman makin lemah,
Kita nak jaga iman, subuh mesti 3 dia kata. Hujung minggu pula Ustaz. Hujung minggu tak ada buat apa. Jadi boleh atau buat? Yang ni dalal. Baik. Sebab memang bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kata Imam Nawawi, di sana ada bid'ah yang dibenarkan, hasanah. Dan dia terbahagi kepada 5 pula. Seperti mana hukum at-taklifi disebut, hukum taklif kan, bila kita sebut sebagai hukum taklif, dia ada bid'ah yang wajib kena buat. Tu yang orang terkejut, ada juga bid'ah yang wajib buat. Kejap lagi kita bahaskan sedikit. Kemudian mandub yang disunatkan, kemudian yang haram, kemudian yang makruh, kemudian yang mubah, yang harus. Maka kata ni, kita ambil beberapa contoh. Contohnya bid'ah yang wajib dibuat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak benarkan untuk menulis hadis. Kenapa? Bukan tak benarkan kerana Nabi tak bagi, kerana takut tertukar dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu Nabi suruh fokuskan kepada Al-Quran, penulisan Al-Quranul Karim. Dan bila ditulis Al-Quran, pada waktu zaman baginda Nabi, ada tak terjemahan Al-Quran? Tak ada. Nabi tak suruh pergi terjemah bahasa Yahudi, bahasa ni, tak. Cumanya apabila Al-Quran ini telah ditulis dan kemudian kepelbagaian bangsa tu masuk ke dalam Islam, maka pada waktu itu para alim ulama mengatakan ini sesuatu perkara yang Nabi tak buat. Sebab kan itu dalam soal ibadah kita, Quran ni. Maka ini disebutkan di dalam pandangan Imam Nawawi. Maka pada ketika itu, perintah untuk menterjemahkan Al-Quran dalam pelbagai bahasa, dia menjadi wajib. Sebab apa? Sebab nak faham Quran, kenalah kita kena faham Quran. Wajib kita kena faham Quran untuk nak ikut apa yang dalam Quran. Maka menterjemahkan Al-Quran daripada perkara tu tak buat tak apa, tetapi menjadi wajib ketika mana? Ketika mana kita nak memahamkan diri kita Al-Quran. Dia sebut dalam satu kaedah, ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang nak menyempurnakan kewajipan, tanpa sesuatu itu maka dia takkan dapat disempurnakan. Contoh, kita nak solat, nak sempurnakan solat, kena berwuduk. Wuduk tadi tu sunnah. Asal hukum wuduk sunnah. Tetapi bila jadi wajib? Ketika mana kita nak solat. Faham. Jadi kita kena wajib faham Quran untuk ikut Al-Quran. Ketika itulah diminta untuk terjemahkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita boleh faham Al-Quran. Maka penterjemahan itu menjadi satu kewajipan untuk memberi kefahaman kepada umat Islam. Itu adalah satu benda yang bid'ah. Faham. Jadi dibenarkan kata para alim ulama. Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Okey. Baik. Kemudian contohnya lagi yang makruh, kita ambil satu lagi yang makruh. Yang makruh kata para alim ulama, bina masjid ni adalah satu tempat ibadah untuk kita melakukan, dan dilakukan oleh Nabi. Cumanya pergi hias sampai lampu, satu lampu 500,000. Masya Allah. Ada satu masjid 500,000. 500 lampu sahaja 1,5 juta. Allah Akbar. Diimport. Jadi ini adalah orang kata satu pembaziran. Maka dia termasuk dalam kategori Nabi buat tak? Nabi memanglah letak pohon tamar, kan, diletakkan orang kata tak adalah perhiasan macam sekarang, tetapi bila terlampau sangat, maka dia menjadi makruh kata para alim ulama. Nabi tak buat, tapi kita buat. Bukan kata tak boleh, tetapi masuk kalau boleh, jangan sampai tahap membazir. Inilah yang disebutkan sebagai bid'ah yang membezakan kata para alim ulama seperti mana kategori tadi. Maka kalau ikutkan sunnah, iaitu apa yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, jadi jelas kepada kita. Sekarang kita nak berehat seketika, boleh doktor? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Mesti tuan-tuan dan puan-puan pelik, kenapa pula duduk di sini? Kerana segmen ini kita nak belajar tentang cara solat duduk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jom sama-sama kita perhatikan. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sebenarnya
paling bagus adalah ketika mana kita dapat menonton dan dapat praktikkan bagaimana cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut sendiri, "Sallu kama raaitumuni usolli." Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi sekarang ni mungkin susah. Kita memang tak boleh nak tengok Nabi, tetapi tengok daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita hari ni nak buat praktikal sunnah yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga nak tunjukkan bagaimana duduknya cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara duduk di dalam solat ini dia ada dua. Boleh tak kita duduk nak tunjukkan? Boleh, doktor. Baik. Antara bila kita sebut mengenai tentang duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam beberapa posisi keadaan. Dalam solat kebiasaannya tahiyat awal ni kita akan duduk secara beginilah. Betul. Saya akan belakangkan badan saya untuk nak tunjuk. Ini adalah cara yang disebut, kalau kaki saya tengok, kaki saya ni, kan? Diletakkan pacak satu, kemudian akan dilentangkan satu. Kita duduk di atas kaki kiri. Ini duduk disebut iftirashi. Iftirash. Kalau duduk tahiyat, yang kita duduk tahiyat begini, yang kita lipatkan kaki kiri ke dalam, pacakkan kaki kanan, ini disebut sebagai tawaruk. Okey, inilah duduk yang mana disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita solat. Cumanya sahabat-sahabat penonton, bila kita tak boleh duduk begini, maka kita boleh duduk begini. Okey. Ini disebut sebagai duduk muqayyan. Muqayyan. Ni duduk cara muqayyan, maknanya duduk di antara lutut kita, kita punya tumit kita. Ya, betul. Lutut kita letakkan di hadapan. Maknanya kalau di hadapan ni, begini kita duduk, dan tumit kita akan duduk di atas. Ni disebut muqayyan. Dan cara ini jugalah yang seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, Nabi makan. Okey. Nabi makan, ni sunnah yang ditinggalkan. Betul. Tak adalah orang dah makan begini kan. Macam ini, macam tak beradab lah ustaz. Sebenarnya ni dilakukan oleh Nabi. Allah. Ada tujuannya. Ini disebut sebagai muqayyan. Muqayyan ni dalam riwayat seperti mana Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW duduk secara muqayyan ketika mana Nabi makan. Nabi ambil, Nabi makan. Kalau kita rasa tak beradab. Kita rasa, tetapi sedangkan dilakukan oleh Nabi SAW untuk tujuan apa? Cuba dai duduk kan. Bila duduk ni kita rasa macam tak selesa. Betul. Satu. Yang kedua, bila kita nak makan, kata para alim ulama, disebabkan apa? Disebabkan supaya tidak makan terlalu banyak. Betul ke darah? Dia kalau dah duduk bersila, betul, baring pula, tengok TV, memang 3 pinggan boleh jalan. Sebab tu kalau kita duduk macam ni, kita pun rasa letih, akhirnya kita akan bangun, cepat-cepat kita akan selesaikan makan. Betul. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Dan ada lagi satu duduk yang Nabi SAW disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan. Antara dia kata dibenarkan juga untuk duduk yang biasa kita tengok, kaki kanan kita angkat, kaki kiri kita letakkan seperti mana tahiyat awal lah. Mana kita lipat, maknanya kita makan begini. Kan? Ini disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab tu kebiasaan kita tengok, beginilah cara makan yang disebutkan oleh para alim ulama pun dibenarkan juga. Dibenarkan. Cuma ditegah Nabi SAW makan sambil bersandar. Maksudnya duduk sambil bersandar dalam keadaan makan. Ini disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan juga disebutkan di dalam kitab-kitab. Maka makan ni kalau boleh jangan bersandar. Kenapa? Kerana ia ditegah oleh Nabi SAW supaya kita tak makan terlalu banyak dan kita tak rasa yang kita sedang makan. Nikmat Allah tu. Kan sambil tengok TV kita duk makan. Inilah sebenarnya sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Betul tak? Betul Ustaz. Ramai hari ni tak tahu bagaimana cara. Sedangkan kita kata kita sayang Nabi, kita cinta kepada Nabi. Itu duduk cara Nabi SAW ketika makan. Kita dah sebut tadi duduk Nabi SAW ketika solat. Betul. Dah dua cara duduk. Okey, bagaimana pula duduk Nabi SAW khususnya kepada Pak Long, Mak Long betul. Yang di masjid ni, macam mana duduk Nabi ketika mana Nabi mendengar ataupun Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Okey. Mungkin ada soalan,
Ustaz, kalau perempuan macam mana Ustaz? Betul juga Ustaz. Macam mana doktor? Kalau perempuan takkan dia nak angkat macam ni kan? Betul. Maka kata para alim ulama, dia boleh duduk seperti mana yang disebutkan tadi, iaitu tawarruk. Tawarruk ni disimpuhkan kaki. Kan orang Melayu kita kan sopan begini kan. Makan. Ini janganlah terkangkang orang perempuan pula kan. Jadi dia sopan duduk. Ataupun dia duduk secara iftirash yang disebutkan tahiyat awal. Duduk makan macam tahiyat awal. Itu adalah duduk yang disebutkan sebagai duduk yang sopan, maka tidak jadi masalah lah. Baik. Bagaimana cara duduk Nabi SAW yang mana kalau Nabi duduk dengan para sahabat? Ada dua cara Nabi SAW. Yang pertama, Nabi ihtiba. Disebutkan di dalam riwayat hadis ihtibaan, iaitu baginda Nabi SAW akan duduk. Ni kaki ni. Kan? Minta maaf, saya tunjuk kaki ni bukan apa, nak tunjuk sunnah Nabi. Dan disimpulkan begini kaki. Okey. Ni ihtiba, dan tangan ini diletakkan di lutut. Ni biasa tak kita buat? Biasa Ustaz. Biasa. Kadang-kadang ada orang kata ni tak beradab. Kalau ini dengar kuliah macam ni tak beradab ni. Sedangkan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi duduk, disebut sebagai ihtiba. Ihtiba ni. Ataupun Nabi akan menggunakan serban. Sebab tu bawa serban ni. Lupa kita bawa serban Ustaz. Serban ni dibuat apa? Diikat di kaki. Okey. Ikat macam tu, kan? Ikat ketat sikit. Supaya untuk apa? Untuk tempat bersandar. Contohnya kita ikatlah. Betul Okey, ni ketat ni kita pun bersandar macam tu. Lagi steady. Bersandar dengan ni. Ni kita duduk bersandar, inilah disebut ihtiba. Ada satu lagi Nabi SAW duduk, maknanya ihtiba ni Nabi duduk bersilang kaki ni, kaki bersilang, diletakkan tangan begini. Okey, ni ihtiba. Ada satu lagi disebut kurfusa. Jenis Nabi kurfusa ni begitu juga. Tadi silang, yang ni tak silang. Kaki kedua diletakkan rapat dan dipegangkan tangan begini. Ini disebut al-kurfusa. Kurfusa ni adalah duduk begini dan disebutkan oleh para alim ulama. Maka inilah cara baginda Nabi SAW duduk untuk bersama dengan sahabat. Masya Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang biasa orang Melayu buat. Duduk macam mana? Duduk bersila. Ini disebut tarabuk. Dalam bahasa Arab disebut tarabuk. Duduk bersila ni disebut tarabuk. Maka ini juga dilakukan oleh Nabi SAW sunnah. Sebab apa kita kena tahu cara duduk tu? Supaya bila kita buat, kita tahu dan kita rasa Nabi buat benda tu, kita akan dapat pahala. Bukan buat saja-saja, bukan buat kosong. Sedangkan kita kadang-kadang minum betul lah. Kita duduk betul lah. Cumanya bila kita tahu, aku pernah dengar Nabi SAW duduk secara bersila, disebut tarabuk. Maka aku duduk ni mengikut sunnah, dapat tak pahala? Dapat pahala. Jadi inilah sunnah-sunnah yang banyak orang tinggalkan. Sebab apa? Sebab rasa tak apa Ustaz, nak duduk macam mana? Janji dia duduk lah. Betul, rugi lah. Rugi lah. Betul. Jadi kata ulama, sebenarnya bila kita tahu disandarkan kepada Nabi, maka akan datanglah cinta kita kepada Nabi SAW. Cuma sedikit perbahasan fiqh. Da'i Hakim, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, biasa tak kalau kita dengar khutbah Jumaat, kita duduk macam tadilah, kurfusat sama ada begini ataupun bersilang macam ni. Bagaimana doktor? Maka kata ulama, lebih baik ditinggalkan sebab ada perselisihan disebabkan takut tidur. Betul, selesa dia duduk macam ni dengan serban dia letak, ini sunnah Nabi, dia tidur. Bila tidur kan dia lena sungguh. Betul. Bila lena sungguh, baik batal tak wuduk dia? Batal sebab papan punggung kita ni tak rapat dengan ni. Maka apabila tidur, dia bangun terus untuk solat, maka solatnya tak sah sebab dia telah batal wuduk. Faham? Kerana tertidur tadi. Jadi ini dibahaskan oleh para alim ulama. Nampak? Jadi kalau tak tidur tak apa. Kalau duduk dengan kawan, tu tidak jadi masalah. Itulah antara yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi duduk dalam keadaan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, betul. Jadi kalau boleh kita nak buat sesuatu itu, pastikan disandarkan kepada Nabi supaya dapat pahala. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru buat anda yang menonton menerusi Facebook. Kalau boleh, jangan lupa buat 3S seperti biasa. Suka, siapa dan sebar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada sahabat kita yang lain. Baik, kita nak beraihkan soalan yang seterusnya. Pagi ini datang dari sahabat kita bernama Casey. Tu dia. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam. Ustaz, berdosakah kita meninggalkan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita? Bagaimana yang sepatutnya kita mengamalkan sunnah-sunnah tersebut? Bagaimana pula sunnah yang bertentangan dengan Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Amin. Terima kasih kepada Casey atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada banyak Casey ni. Casey kuasa 4 lah kita sebut lah. Baik, kata Imam Syafi'i seperti mana di dalam satu pujangga dia. Dia sebut, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'." Iaitu kata Imam Syafi'i, andai tulus kasihmu kepadanya, kalau betul kita sayang, kita cinta, ketelusan kasih kita kepada Nabi, sudah pasti engkau akan mentaatinya. Kerana sesungguhnya seorang pencinta itu akan benar-benar mentaati kekasihnya. Masya Allah. Kan? Macam kita lah kan. Kalau isteri kata abang tak kemas lah pakai baju ni, contohlah. Betul. Abang kena pakai baju kalau boleh warna pink. Dia kata kita sebab kita tak minat. Betul. Tapi sebab kasih, sebab cinta, kita pakai juga. Betul. Kan? Kemudian abang kalau boleh abang trim sikit abang punya jambang ni. Dia jadi macam ni, saya sukalah. Jadi kekasih akan buat. Betul. Kalau cinta lah, kalau tengok kejap lagi maklum kita kat rumah tengok abang buat ni tak buat, ni abang dah tak sayang saya ni. Jadi kembali balik kepada soalan seperti tadi, ada beberapa soalan yang ditanyakan. Sebab tu bila kita sebut mengenai sunnah Nabi SAW, kita nak, kalau boleh sebelum kita meninggal dunia, kita pastikan ada satu sunnah. Banyak sunnah Nabi ni, terlalu banyak. Ada satu sunnah yang kita buat, itulah kita sebut kepada diri kita, kepada Allah, ya Allah, inilah satu sunnah yang aku buat, yang sebab menyebabkan aku cinta dan sayang kepada Nabi. Sebab aku buat ni, aku sayang, aku cinta kepada. Biarlah satu sunnah yang kita buat, tapi buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Tanda kita cinta dan cinta dan sayang kepada baginda Nabi SAW. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Baik. Dan di sini juga ada satu, dia kata ada sunnah yang bertentangan. Tidak ada sunnah yang bertentangan dengan syarak. Baik. Sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, dan Allah berikan kepada Nabi SAW apa sahaja yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi buat. Sebab itu disebutkan kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Nabi ni Quran yang berjalan. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi ni Al-Quran yang berjalan. Akhlak Nabi, cara Nabi, semuanya apa yang Al-Quran suruh Nabi buat. Exactly seperti mana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bahkan Allah perintahkan supaya kita ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, kalau benar kamu sayang, kamu cinta kepada Allah, maka Allah perintah apa? Fattabi'uni, ikut baginda Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang. Kata Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya mengenai ayat ini, wa qala al-hukama, telah berkata orang cerdik pandai. Orang cerdik pandai ni dalam tafsir, laisa sya'an an tuhibba wa innama sya'an an yuhibbaqallah. Bukan menjadi satu persoalan apabila kita sebut kita sayang Allah, kita cinta Allah. Itu senang. Kita kata kita sayang Allah, kita cinta Allah. Itu mudah. Tetapi yang menjadi satu persoalan, kata orang cerdik pandai, adakah Allah dan Rasul cinta kepada kita? Allahu Akbar. Jadi tanya-tanyakan pada diri kita. Betul. Hari ini semua orang mengaku saya cinta Nabi, saya cinta Allah. Persoalannya ialah adakah Allah dan Nabi cinta kita?
Cantik persoalan yang ditinggalkan oleh Al-Fadhil Doktor. Baik, kita nak meraihkan pula soalan yang seterusnya. Kali ini datang dari sahabat kita Saudara Rasyid Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sunnah yang ditinggalkan. Pemakaian serban dan jubah adalah pakaian sunnah Rasulullah SAW. Mengapa ada segelintir menganggap pakaian ini hanya untuk ustaz-ustaz, pelajar tahfiz dan untuk pergi umrah dan haji, yang mana menjadikan pakaian tersebut hanya untuk orang-orang serta dalam masa-masa tertentu sahaja diguna pakai? Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Saudara Rasyid Cik Ci atas soalan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Da'i Hakim, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Kita kena tahu yang pertama, pakaian dalam Islam. Islam tidak meletakkan pakaian khusus. Kamu kena pakai ni. Baik. Kamu jangan pakai ni. Kalau tidak, Da'i pakai kot ni habis lah. Tak boleh. Habis lah. Kan? Jadi, pakaian sebenarnya dalam Islam iaitu dia perlu menutupi aurat. Kalau kita pergi dekat sebelah Morocco ni, ada sebuah negara Mauritania. Okey. Dia punya pakaian macam sari tu, dia pakai daripada atas sampai dia panjang, daripada atas sampai ke bawah, dia lilit. Boleh ataupun tidak? Boleh sekiranya menutupi aurat. Baik. Dia tidak salah. Yang salah sekiranya kita lilit-lilit buka kat pusat. Sikit. Yang tu tak boleh bagi perempuan lah. Baik. Ataupun lelaki pakai punya atas kemas, bawah nampak lutut. Jadi pakaian ini sebenarnya kena menepati syarat menutupi aurat. Apapun pakaian kamu, maka tidak salah. Okay. Cuma pakaian itu, ini sedikit perbahasan hukum, jangan melanggar ataupun jangan orang kata keluar daripada adat setempat, kerana boleh timbul fitnah. Contoh, kami di Morocco dulu, saya duduk di 10 tahun di sana. Di Morocco dulu, bila hari raya kita akan pakai apa? Baju Melayu lah. Dengan sampin. Kita punya semangat kemelayuan ini, semangat Malaysia ni, kita pakai daripada rumah lagi. Rumah nak pergi kena naik kereta api jauh. Sebab saya duduk di Konetra, tempat tu dekat Rabat, kedutaan Malaysia kita nak pergi sambung ni, nak takbir raya. Kita pun naik, pakai sampin semua. Orang ingat kita pakai skirt. Ada yang murah, nak muka macam jambu juga. Orang kata, pakai skirt. Padahal kita pakai sampin, nampak? Dia boleh timbulkan fitnah di sesuatu tempat. Jadi kena ikut pada adat. Dan adat ketika mana di zaman baginda Nabi SAW, pakaian itu adalah berpakaian jubah. Baik. Jadi berpakaian serban. Kan? Kenapa Nabi tak pakai baju Melayu? Dia tanya soalan tu, ada orang tanya. Kita pun betul juga kenapa tak pakai. Jadi kita kena tahu pakaian tu pakaian setempat. Baik. Itu kita kena faham sungguh-sungguh. Jadi bagaimana cara pemakaian baginda Nabi SAW serban? Yang ni yang ditanyakan tadi. Okay. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para tenteranya daripada para malaikat. Dan pada ketika itu Nabi SAW ni dalam riwayat hadis, Nabi melihat para malaikat turun bantu dengan berpakaian serban berwarna asfar, kuning. Jadi ketika itulah Nabi SAW mula memakai pakaian ataupun serban berwarna kuning. Dan di dalam riwayat juga Nabi SAW, seperti mana di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW ketika Amul Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi memakai serban berwarna hitam. Masya Allah. Jadi bagaimana cara memakai? Caranya sebenarnya banyak. Tetapi di dalam riwayat Nabi akan pakai kain. Jadi boleh ditafsirkan macam inilah kita pakai, kemudian pakai serban. Serban ini tidak, Ustaz, kalau kita tengok dekat Abu Dhabi lain serban dia lilit, kemudian tidak jadi masalah. Yang penting imamah yang diletakkan di atas kepala. Cuma kita di Nusantara ni, biasa serban yang kita pakai, kita tengok ada dia punya ekor sejengkal. Maka ulama' kata ia tidak jadi masalah untuk dipakai. Jadi ustaz akan pakai serban ni. Sebab tu pakai kopiah ni. Tadi kopiah putih ni pakai kopiah ni. Boleh saya pakai? Boleh doktor. Cara dia, mungkin yang biasa-biasa pakai dia tidak jadi masalah. Cuma kita nak tunjuk praktikal bagaimana memakai. Kalau tak kemas minta maaf lah. Biasalah tak ada cermin. Jadi yang pertama kita gigit sebelah ni. Okey. Berapa panjang? Mengikut panjang tidak jadi masalah, tapi jangan terlampau panjang
kerana untuk nak menunjuk-nunjuk riak. Jadi kalau boleh kata orang sejengkal atau sasta lah. Okay, kita gigit sesedap kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan. Lagi-lagi kaum lelaki lah ya. Orang perempuan kita ambil sebagai ilmu. Baik. Kita pakai ni. Okey, ni Ni yang dipakai. Bagaimana kita pakai? Jadi kita lilit je. Serban ni kita lilit di atas kepala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW memakai serban yang berwarna hitam ketika mana masuk dalam kota Mekah. Masya-Allah. Pakai ni. Jadi kemah tak kemah wallahu alam lah. Semak Ustaz. Okey, kita duduk macam ni kan. Ni letak lilit. Maka yang di belakang ni kita letak di belakang. Okey. Inilah cara yang dilakukan. Sama ada pemakaian itu kita lilit tanpa ada belakang pun tidak jadi masalah, tetapi kebanyakan ada ulama menyebutkan seperti mana di dalam kitab ada di belakang ni untuk menutup tengkuk. Okey. Kan macam tu pakai. Inilah cara yang disebutkan sebagai pakai serban. Okey, baik. Jadi itu antara cara untuk kita memakai serban di kepala kita. Bagaimana pula doktor cara minum terbaik mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini nak tahu apakah sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sebab tu kalau seseorang yang memakai serban, contohnya dia kena tahu serban itu merupakan sunnah dan pakaian Nabi. Dan walaupun ada ulama menyatakan bahawa ini adalah pakaian budaya Arab, kata para alim ulama, kerana cintanya kita kepada Nabi, kerana cintanya kepada Rasul, kita pakai apa yang Nabi pakai. Setuju. Maka akan menyebabkan cinta itu akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Jelas. Walaupun itu pakaian yang kata ustaz tak pakai jubah pun tak apa. Maksudnya tak pakai macam adakah jubah ni untuk ustaz-ustaz? Tak. Maknanya kita pakai tu tanda kita sayang. Macam mana Nabi pakai, aku nak pakai. Sebab aku nak duduk dengan Nabi ni dalam syurga. Jadi apa yang Nabi buat, aku nak buat. Maka pada ketika itu dapat tak ganjaran? Dapat. Sebab kita nak ikut yang disebutkan sebagai qudwatul hasanah. Ikutan yang baik adalah baginda Nabi SAW. Dan begitu juga dengan cara minum. Bila kita hari ni minum, kita kalau boleh botol tu guruk dia minum. Jangan kata Ustaz. Jadi cara minum Nabi SAW, baginda Nabi tidak akan bernafas ketika minum. Masya-Allah. Dan ini mengikut pada kajian sains hari ini, bila kita minum, maka injap dia punya atau saluran nafas kita tu akan tertutup. Baik. Kan dia macam buka tutup kan. Sebab apa? Sebab kalau buka masuk air dalam, sedikit air dalam ni, kita boleh ada masalah kesihatan. Boleh mati dan sebagainya lah. Makanan dan sebagainya. Sebab tu bila kita minum, disunahkan adalah kita minum dalam keadaan jangan bernafas. Contohnya bila kita minum, kita angkat ni, kita minum, jangan bernafas dalam ni. Ini disebutkan ulama. Maknanya tarik, minum. Berapa kali minum? Nabi minum 3 kali. Baik. Sekali, 2 kali, nak nafas lah. Kemudian bila nak minum, sekali lagi, tarik nafas, minum. 3 kali. Itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana baginda Rasulullah minum air yang mana jangan bernafas dalam air itu. Ini disebutkan dan ada juga kajian-kajian yang mengatakan bila kita bernafas ke air itu tak elok. Betul. Ini bukan saja kajian Nabi sebut, tetapi orang-orang sekarang ini membuat kajian kenapa. Contoh tentang bab minuman juga. Dalam hadis ketika mana waqa'az zubab, kita beli cappuccino lah. Latte ke apa, jenis mahal ni, RM10, RM15 ada. Beli, kita nak minum kan, tiba-tiba lalat pula, dia pun tahu juga mana nak landing. Dia pop, dia masuk dalam tu. Bila masuk kita, Allah, nak minum tak gamak. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi, faghrishu, maknanya kita tenggelamkan dia. Jangan snorkeling kan dia. Mampu yang snorkeling tu tak, tenggelamkan. Kerana kata Nabi apa, baina ajniha, di antara sayap dia ada dawa, ada racun dan ada penawar. Bila rendam dia akan jadi neutral. Ini dibuat kajian di peringkat Eropah. Dibuat kajian.
kita rendam sedikit, lepas tu kita buang. Cumanya kalau kita tak nak minum, yelah tak mau, kita pun bagi dekat dai-dai. Saya punya sayang kat dai, saya ingat beli kopi latte. Jadi kita bagi tak apa. Yalah, dan kata saya pun puasa lah. Baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan kini sedang giat dijalankan dan diusahakan seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Marilah sama-sama kita menyokong dan memberi infak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ayo, kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Satu agama, pelbagai bangsa. Baik, terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan terima kasih kepada mereka yang telah buat perkongsian. Saya lihat tadi sudah ada 2,000 perkongsian. Teruskan berkongsi, mudah-mudahan memberi manfaat kepada sahabat kita yang lain. Baik, doktor, saya dimaklumkan doktor dalam proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'allaf yang pertama di Malaysia. Kalau tak keberatan, mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sedang usaha, sedang giat membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah. Dia ada tahfiz, dia ada dakwah, dan fokusnya adalah kepada anak-anak mu'alaf. Ini yang pertama di Malaysia. Kenapa kita nak melahirkan da'i mu'alaf? Sebab tu tagline kita tadi, satu agama pelbagai bangsa. Kita menerima kepelbagaian bangsa. Inilah yang dilakukan dakwah baginda Nabi SAW. Sebab tu kalau kita lihat, kita akan, yang pertamanya kita akan membina rumah Allah. Disebutkan masjid 3 budaya. Ini tujuan dia apa? Tujuan dia untuklah berdakwah di jalan Allah. Kalau kita tengok, kadang-kadang dakwah ni kepelbagaian. Ada segi bina dakwah, daripada segi kalau kita bercakap, daripada segi penulisan, daripada pelbagai sudut dakwah ni. Jadi kalau kita lihat, ada di sana pintu yang kita akan letakkan, pintu budaya Cina. Di sebelah kiri pintu budaya India. Di sebelah hadapan Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya bangsa Melayu. Mana-mana pintu yang kita masuk, tak kiralah apa pun bangsa kita, apa pun keturunan kita, apa pun bahasa kita, kita menyembah Allah yang Esa. Jadi kita nak membina rumah Allah. Maka sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Khususnya amalan akan dilipat gandakan, dan amalan yang paling Allah sayang, yang Allah cinta adalah khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis baginda Nabi. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita sebenarnya kalau kita lihat bagaimana gerak kerja dakwah ni perlu dilakukan. Ini tanggungjawab kita. Dan kita sedang membina satu ekosistem supaya apa? Supaya pendakwah-pendakwah kita, kalau wujudnya kompleks, bukan saja berdakwah di Malaysia, bahkan kita akan menjadi pengeksport utama. Kita eksport pendakwah-pendakwah kita ni pelbagai bahasa. Boleh bahasa Cina, boleh bahasa India, boleh bahasa etnik yang pelbagai, ke seluruh dunia. Dan ini adalah satu tugas yang sangat besar. Bagaimana kita nak menonjolkan, nak membawa imej Islam itu sendiri. Jadi kita mengajak kepada sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama meraihkan anak-anak mu'alaf ni. Bukan saja anak-anak dalam kalangan golongan mu'alaf, mereka ada juga fakir miskin. Mereka juga ada yang yatim piatu. Jadi bila kita bantu, maka kita akan bantu keseluruhan daripada asnaf yang disebutkan tadi. Sebab tu kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, siapa-siapa yang melayari laman web kami www.akademialbayan.com, di sana ada e-book. Khususnya contohnya kita buat kerja dakwah ni e-book untuk Ramadan dah lepas, untuk korban. Hukum, hakam, panduan secara percuma. Boleh download dan boleh juga
minta kepada admin selagi buku tu masih ada lagi bercetak, kita bagi. Kemudian kita juga usaha untuk nak membangunkan ummah ini. Kita juga ada jualan sambil kita beli, sambil juga kita membina komplek, iaitu sambal teriak. Ini sedap ni. Sambal teriak ni kita tujuan dia apa? Tujuan dia ialah yang pertama mudahlah. Betul. Kita nak travel, kita nak bagi ke orang nak makan, dia memang padat dengan sambal. Dia ada dua. Satu yang spicy, yang kurang. Jadi tujuan dia kita sambil jual, sambil juga kita ada di sana sumbangan membina komplek tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Ayuh, saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat, kerana ketika mana anak mualaf ini dididik dalam kompleks itu, mereka tahu tentang gerak kerja dakwah, mereka amalkan, kita dapat saham. Setuju. Dan saham yang paling besar, yang paling hebat. Bayangkan sekiranya mereka berdakwah ada dalam kalangan yang Allah izinkan untuk masuk Islam. Bukankah kita juga mendapat saham mengislamkan orang? Allah. Asbab menderma, asbab berwakaf untuk mak ayah kita, untuk ahli keluarga kita, untuk diri kita. Kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan sehingga terlahirnya da'i mu'alaf, maka kita akan mendapat saham mengislamkan orang. Jadi sama ada nak menyumbang terus ataupun membeli sambal teriak ni, maka insya-Allah kita mengalu-alukan. Semoga apa yang kita lakukan pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah dirahmati dan diredai oleh Allah. Rebut peluang, jangan kita lepaskan, kerana ini merupakan tawaran yang Allah tawarkan pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Baik, jadi jom tuan-tuan dan puan-puan kita menyumbang ataupun membeli sambil menyumbang kepada pembinaan komplek tahfiz dakwah anak mualaf yang pertama di Malaysia di bawah kelolaan doktor kita. Baik, kita nak meraihkan pula soalan yang datangnya dari sahabat kita bernama Jura Azrin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan sahabat semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, antara sunnah Nabi yang sering ditinggalkan ialah memberi salam, menghulurkan salam dan memberi senyuman. Apakah fadilat dan hikmah melakukan sunnah-sunnah tersebut? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul apabila kita sebut ramai hari ini dah tak nak salam dah. Kan? Hari ini dah tak nak sapa dah. Dia kata, lu siapa? Kan? Dia tak nak sebab apa? Dia rasa kita tak kenal. Betul. Jadi sebenarnya Nabi SAW, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, kata baginda Nabi SAW, afshus salam taslamu, kata Nabi, iaitu yang disebutkan sebarkan salam maka kamu akan sejahtera. Sebab bila kita bagi Assalamualaikum, assalam, selamat sejahtera kepada kamu, kita doa. Islam ni saling doa mendoakan. Ni sambil-sambil jumpa Da'i Hakim, yo. Apa yang yo pun kita tak tahu kan. Jadi dia trend dia ikut dah. Kan, kita kena faham dalam Islam ni, kita sebagai sebuah keluarga, walaupun kita tidak ada ikatan secara khusus di dalam hubungan, tetapi apabila kita tengok saudara-saudara kita ini, kita kena anggap dia sebagai, seperti mana yang digambarkan oleh Nabi, sebagai sebuah bunian. Masya-Allah. Ataupun kalau cubit peha kanan terasa peha kiri. Jadi kita ni sebagai satu keluarga, kita memberi salam. Ia adalah merupakan mendoakan kepada sahabat-sahabat kita di hadapan kita, dan dia balas juga dengan doa. Maka hari itu kita akan rasa sejahtera. Setuju. Jadi bila banyak orang doakan kita, makin banyak orang memberi salam dan kita menjawab salam, bukankah kita hari akan bahagia, sejahtera? Jadi itulah yang dilakukan oleh para nabi, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi afshus salam taslamu, sebarkan salam dan kamu akan mendapat kesejahteraan. Dan satu lagi doktor, tentang senyuman doktor. Baik. Bila kita senyum ni, sebenarnya bila disebutkan senyum ni adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Itulah yang disebutkan oleh para sahabat. Aku kalau melihat Nabi senyum ni, Nabi dalam keadaan posisi Nabi senyum, maka seperti mana bulan purnama. Masya-Allah. Jadi bila kita senyum, menggambarkan bahawa kita telah mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Nak stres apa?
sedangkan yang mendatangkan, yang boleh menyelesaikan masalah ni Allah. Maka senyum-senyum, orang muda panggil chill. Betul. Itu. Ya, chill sambil makan sambal teriak tadi ya. Okey doktor, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Ya, silakan tuan. Siapa di sana? Assalamualaikum ya. Saya Ilyas Sambutan daripada Penang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tentang akhlak. Kita orang dalam berbicara atau bercakap lah. Seringkali kita boleh kata-kata kita terlupa lah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berbicara atau bercakap dengan berlemah lembut. Apatah lagi dengan ahli keluarga, isteri dan juga anak-anak. Tetapi itu tidak terjadi pada kita. Dan Nabi juga akan mendengar para sahabat ataupun ahli keluarganya berbicara sehingga habis, baru Nabi Muhammad akan mengulangkan percakapan baginda. Tapi itu tak terjadi. Nampaknya percakapan kita ni agak keras, tak ada lemah lembut langsung. Ya. Boleh tak Ustaz ataupun doktor bagi penjelasan bagaimana untuk mengikuti sunnah Nabi dalam berbicara tu? Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas bertanya tentang bagaimana cara bercakap mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan doktor. Terima kasih kepada Tuan Ilyas. Sahabat-sahabat penonton dalam program Tanyalah Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Imran ayat 159, yang mana Allah menyatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah kata dengan sebab rahmat, masya-Allah, kasih sayang yang Allah kurniakan kepada Nabi, kamu berlemah lembut. Ya. Wa in kuntum kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa bima rahmatin minallahi lintalam walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Sekiranya kamu kasar, sekiranya kamu keras dengan mereka, sama ada dengan ahli keluarga, sama dengan anak bini ataupun kawan-kawan, ghaliz, kita ni kasar, cakap ni dia saja yang betul. Kalau cakap ni memang pedas. Lebih pedas daripada sambal teriak tadi, contohlah. Jadi lan faddu, mereka akan berpaling pada kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagaimana baginda, dan Nabi sebut juga antara sifat yang bagus adalah layyin, dia adalah lemah lembut. Lemah lembut ni bukanlah Assalamualaikum. Lain dia buat bukan. Lembut ni maksudnya daripada segi atur bicaranya, susun bahasanya. Kemudian dengan cara cakap, walaupun kadang-kadang suara dia bass besar, macam saya bass besar. Ya, betul. Tetapi bila bercakap itu kita kena dengar dahulu, dan apa yang disebutkan oleh Encik Ilyas sangat betul. Khususnya pasangan suami isteri, kadang-kadang suami tak habis cakap, isteri dah potong. Dia dah bersyair dah. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang isteri tak habis bercakap, suami, abang penat ni. Tetapi tengok bagaimana Nabi SAW melayan kerana Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dalam hadis Aisyah menceritakan tentang Abu Amir, yang mana cerita tentang kisah yang sangat panjang. Nabi dengar, dan Nabi dengar bukan Nabi dengar-dengar lepas tu habis. Tak, Nabi respon pula. Masya-Allah. Maknanya walaupun Nabi dalam keadaan keletihan, tapi Nabi dengar apa yang disampaikan oleh isterinya. Dan menjadi adab ketika mana kita berbicara, kita kena tahu bila kita nak bercakap, dan ketika mana itu juga bila kita perlu senyap. Jadi sebenarnya inilah sebenarnya juga merupakan akhlak. Sebab tu kita sebutkan kepada sahabat-sahabat penonton tadi, sunnah Nabi ni adalah daripada segi akhlak juga. Baik. Itu yang disebutkan daripada seperti soalan tadi. Okey, baik doktor. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan tentang sunnah yang ditinggalkan, akan tetapi Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri.
sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasihlah banyak-banyak kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi setia bersama dengan kami hingga saat ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita tanpa buang masa, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini pula dari Sahziatul Siddiq. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ramai yang terlepas pandang mengenai mendahului langkah kanan ketika keluar dari tandas dan masuk ke tandas dengan kaki kiri, dan semua perbuatan dimulakan dengan tangan kanan. Contohnya memakai jam atau mengambil makanan menggunakan tangan kanan, sedangkan perkara itu mudah untuk dipraktikkan. Bagaimana untuk kita sentiasa istiqamah dalam perkara ini kerana telah menjadi kebiasaannya untuk mengubahnya kepada sunnah. Pagi-pagi datang bertamu, bawa sarapan dari pekan. Mohon Ustaz perkongsian ilmu. Terima kasih, saya ucapkan terbaik. Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Subhanallah, ditutup dengan pantun. Itulah Melayu kita. Itulah Melayu kita. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun mastata'a. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun, iaitu Nabi suka memulakan dengan belah kanan. Benda perkara yang baik dimulakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pergerakan ataupun dengan kanan, fi tuhurihi, seperti dalam bersuci, wa ta'annulihi, iaitu dalam menaiki kenderaan, wa tarajjulihi, dalam memakai kasut. Maknanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh bila Nabi nak bersuci, bukan beristinja. Istinja kena guna tangan kiri. Bila Nabi nak bersuci, maka dimulakan dengan kanan. Maknanya kalau Nabi nak basuh kanan dulu. Kalau kaki kanan dulu. Kalau muka Ustaz, kanan dulu ke macam mana? Yang ni ada orang tanya. Contoh pakaian Nabi pakai, macam saya pakai kot ni. Baik, kita nak masuk belah mana dulu? Belah kanan lah. Tapi kalau baju yang dia tak ada macam ni, yang dia bulat yang tu, jadi adakah kanan macam ni dulu masuk ataupun kita sarung kepala dulu? Maka kata ulama tak salah, yang penting kita masuk, kemudian tangan kanan yang kita masuk dulu. Kan ada orang dia akan masuk tangan kanan. Dan kalau ni orang-orang yang memang menjaga sunnah Nabi, sebenarnya seperti mana dalam hadis, memang Nabi suka mulakan dengan kanan. Benda yang baik. Contohnya masuk kenderaan. Kalau kita hari ni, kenderaan kita, driver belah mana? Belah kanan kan? Betul. Jadi kalau kita nak masuk, kaki kiri. Jadi ada orang yang dia akan masuk juga kaki kanan. Dia jaga. Dan ada orang begini. Dan Alhamdulillah, tapi cuma sukar lah. Kalau tak jaga sungguh-sungguh, rebah. Tapi Alhamdulillah, dia jaga juga. Tapi jangan buatlah dia masuk belah pemandu, masuk kanan, kemudian dia lompat belah. Yang tu susah. Jadi sekadar kemampuan kita. Sebab tu memang banyak sunnah-sunnah sebenarnya yang kita hari ni tak buat. Sebab tu saya sebut, sebenarnya sunnah ni cukup banyak. Dan ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak buat satu-satu amalan, kita kena tahu yang paling utama, yang wajib. Itu nombor satu. Ada orang yang dia buat sunnah, contoh dia tahajud. Kalau lepas tahajud dia baca Quran, lepas baca Quran zikir, kemudian dia tidur. Dia tidur. Lepas dia tidur, tu dia orang Kedah sebut, tu dia bangun pukul 10 pagi, subuh tak ada. Allah. Mana lebih utama, sunat ke wajib? Wajib. Sudah pasti wajib. Maka kena jaga wajib tu dulu. Kemudian ikutilah dengan sunnah-sunnah yang boleh kita ikuti, kerana kata Nabi apa? Akhlafu minal amal ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qal. Kata Nabi, lakukanlah amalan sesuai dengan kesanggupan kamu. Kerana sesungguhnya Allah tidak pernah bosan
sehingga engkau menjadi bosan. Maknanya Allah tak pernah bosan nak bagi pahala. Buatlah sebanyak mana, kerana di sisi Allah ganjaran yang cukup banyak. Tetapi yang dikhawatiri kita, mula-mula kita buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat ni, semua benda kita nak buat. Bagus, Alhamdulillah. Tetapi akhirnya kita rasa bosan. Bosanlah. Jadi kata Nabi, buat atas kemampuan kamu. Dan sesungguhnya amal yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta, iaitu terus menerus walaupun sedikit. Biarlah kita sebut walaupun satu sunnah kita buat, betul, tetapi dia berterusan sehingga kita menemui Allah. Maka apa yang ditanyakan tadi oleh Puan Sahziatul Siddiq, maka istiqamah ni, bagaimana kita nak istiqamah? Kena kenal baginda Rasulullah, baca sejarah Nabi. Maka apabila kita baca bagaimana perjuangan Nabi, mustahil kita tidak jatuh cinta. Sebab Nabi punya kesanggupan sehingga berdarah tubuh baginda Nabi untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah, sehingga tertusuk pipi Nabi SAW, tertusuk, tertembus. Itulah sehingga patah gigi baginda Nabi SAW. Maka kalau kita baca dengan penghayatan, sudah pasti inilah kekasih yang perlu kita kasihi sampai kita mati. Orang tua selalu pesan, tak kenal maka tak cinta. Baik, saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Al-Syar berkaitan orang muda. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada yang beranggapan tiada beza antara amalan sunnah dan rutin harian. Bagaimana mahu memupuk agar anak-anak muda dan remaja cinta dan menjadikan sunnah dan Rasulullah SAW sebagai idola, bukannya artis-artis sebagai ikutan mereka. Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. Biar tahu, jangan keliru. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua benda yang sangat menarik. Ini soalan orang muda. Betul. Dan saya pun tak tua lagi. Kena orang Kelantan sebut koya muda. Koya muda. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai tentang soalan tadi, macam mana kita nak bezakan amalan sunnah dengan rutin itu? Kemudian ramai orang yang hari ini dia tak ikut sunnah, dia ikut artis, pemain-pemain. Sebab itulah kita kena tahu bahawa apabila kita ikutan ni biar sampai ke akhirat. Sebab yang kita nak tunggu esok nak mendapat syafaat siapa? Bukan syafaat Dr. Hadi, bukan Da'i Hakim. Tak, kita tak boleh memberi syafaat. Dan sedangkan kita juga perlu syafaat. Setuju. Pada ketika itu syafaat yang satu-satunya yang layak untuk diberi syafaat ketika itu adalah baginda Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, bagaimana manusia ni berjumpa Nabi Adam. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Adam, kamu adalah Nabi pertama dan sebagainya. Kamu adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan sebagai manusia. Maka berikan kami syafaat. Nabi Adam kata apa? Nafsi, nafsi. Allahu Akbar. Diriku, diriku. Jumpa Nabi Nuh AS. Wahai Nabi Nuh, beri kepada kami syafaat. Hadis panjang. Kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Jumpa Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, wa anta khalilullah. Engkau kekasih Allah. Beri kami syafaat. Nabi Ibrahim pun kata nafsi, nafsi. Jumpa Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, di dunia kau bercakap-cakap dengan Allah. Beri kami syafaat. Sebab satu kelebihan. Maka kata Nabi Musa, nafsi. Jumpa Nabi Isa pun sama. Nafsi, nafsi. Jumpa Nabi SAW, pada hari itu Nabi akan beri syafaat. Yang tidak diberikan kepada para Nabi yang lain. Maka kita ikut. Fikir, kita nak ikut idola yang kita sayang tu ke, ataupun kita nak ikut Nabi? Maka sudah pasti kita nak ikut Nabi. Sebab dia bukan saja di dunia cinta ni, sampai masuk ke syurga. Dan syurga tu bukan yang tahap bawah ni. Syurga paling tinggi, Jannatul Firdaus, bersama dengan Nabi SAW. Maka sudah pasti apabila kita nak duduk bersama dengan Nabi, maka kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Sebenarnya saya nak kupas sedikit. Saya ketika dalam pembacaan, rindunya kita ni semua kepada Nabi, sehingga saya memikirkan satu hari, saya memikirkan apakah amalan yang boleh menyebabkan kita duduk dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Risau kita tak duduk bersama Rasulullah. Kita takut kita duduk dengan orang yang kita sayang, kita cinta, kita tak tahu siapa pun. Mungkin dunia dia hebat, tetapi akhirnya di akhirat dia adalah manusia yang dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Jadi satu hari saya duduk dalam keadaan memikirkan tu, saya kaji beberapa hadis baginda Nabi SAW, buka dalam perbahasan ulama, rupanya ada beberapa amalan
yang apabila kita buat, kita boleh bersama, jaminan bersama dengan Rasulullah. Jaminan. Antaranya apa? Yang pertama, jaga anak yatim. Pelihara anak yatim. Ana wa kafil yatim fil jannah, asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sababa wal wusta. Aku bersama dengan orang yang menyantuni, orang yang memelihara anak yatim dalam syurga. Nabi tunjuk 2 jari. Masya-Allah. Bukan peace. Nabi tunjuk 2 jari, jari sababah tunjuk dan jari tengah. Begini rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling hampir denganku, yang paling aku sayang adalah orang yang baik akhlaknya. Masya-Allah. Orang yang paling jauh dengan aku adalah yang paling aku benci, orang yang buruk akhlaknya. Maka nak duduk dengan Nabi, perbaiki akhlak. Macam tadilah, cakap dengan elok, jangan kata kat orang, jangan maki orang. Yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis, bagi mereka yang ada anak perempuan. Ini dalam hadis. Kata Nabi, orang yang menjaga anak perempuan ataupun saudara perempuannya, sama ada anaknya ataupun saudara, ada adik-beradik kandung perempuan, dia jaga sungguh-sungguh, seorang ataupun 2 orang, maka dia jaga sungguh-sungguh sehingga sama ada adik perempuannya ataupun anak perempuannya meninggal, ataupun dia meninggal, dia jaga sungguh-sungguh, dia boleh duduk bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Ini fadilat orang perempuan, nampak? Betul. Dijaga. Itu hebatnya orang perempuan. Sebelum akhir balik, bapak jaga. Lepas daripada berkahwin, siapa jaga? Suami jaga. Kemudian mati suami kahwinnya meninggal. Contohlah, kembali balik kepada ayah. Nampak? Dijaga. Begitu besar hebatnya ganjaran dan pahala, dan di sana ada pelbagai amalan yang boleh kita duduk bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Baik, jadi 3 amalan ataupun perkara yang perlu kita perbaiki. InsyaAllah kita akan duduk dekat dengan Nabi. Kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di blok terakhir Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Dr. Nur Muhammad Hadi dapatlah kita amal dan kita sebarkan kepada sahabat maupun ahli keluarga kita yang lain. Cuma tadi satu soalan yang saya lupa untuk tanyakan kepada Dr. Nur Muhammad Hadi tentang apakah beza adat dengan sunnah yang kita lakukan pada hari ini. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, satu benda yang memang kebiasaannya kadang-kadang kita pun tak tahu bezakan. Contohnya, kita mandi. Pada hari Jumaat, kita mandi juga. Tetapi bila dia bertukar menjadi sunnah ketika mana kita niat. Faham? Itulah yang menjadikan adat dengan sunnah. Adatnya kita akan mandi, nak pergi solat Jumaat, kita mandi seperti biasa. Tetapi apabila kita niat, saja aku niatkan mandi aku ini kerana sunnah Nabi SAW, maka dia akan menjadi sunnah. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya sesuatu perbuatan itu perlulah dimulakan dengan niat. Contohnya, da'i kita, kalau tengok fokus da'i kita, contoh nak ambil contoh ni, da'i kita pakai baju putih dalam tu, kot dia pakai ini, dalam tu baju putih. Apa kata Nabi? Khairus siyab abyad. Sebaik-baik pakaian adalah pakai putih. Tapi kalau sikit, contoh, da'i memang saya tahu confirm muka niat dah. Contohnya dia pakai tadi, dia kata, yang ni segak lah. Jadi adakah dia dapat pahala sunnah? Tak. Tetapi kalau dia sekiranya dia pakai dengan mengikut hadis Nabi, sebab Nabi kata sebaik-baik pakaian adalah pakai putih, aku ikut sunnah Rasulullah. Dapat tak pahala? Dapat pahala. Jadi kena niat. Masya Allah. Jadi macam mana kita nak tahu? Kena banyak membaca sunnah Rasulullah. Jadi bila kita tahu membaca sunnah baginda Rasulullah dan Nabi pakai, kita ikut, maka kita akan mendapat sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat boleh menukar adat kepada
sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi, Da'i Hakim dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Apa saranan peribadi Ustaz kepada mereka yang tahu perbuatan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi buat-buat tak tahu untuk melakukannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kepada soalan Izzuddin ni sangat bagus. Kadang-kadang kita tahu ia sebagai sunnah tetapi kita tak nak buat. Maka kita dah kembali kepada hukum. Sunnah ni seseorang yang melakukannya. Ini dalam kaedah fiqah. Sunnah ni apabila seseorang melakukannya mengikut sunnah Rasulullah, dia akan dapat pahala. Tapi sekiranya orang tu tak nak buat, contohnya solat duha. Siapa tak tahu solat duha itu kata Nabi SAW seperti mana di dalam hadis Nabi pesan kepada sahabat, jangan kamu tinggal 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, jangan kamu tinggal solat duha, kata Nabi. Yang kedua, jangan kamu tinggal iaitu solat witir. Yang ketiga, jangan kamu tinggal 3 hari berpuasa setiap bulan. 3 hari ni iaitu 11, 13, 14, 15 setiap bulan. Maknanya jangan kita tinggal. Dan bulan itu adalah bulan hijrah, bukan kalender Masihi, bukan 13, 14, 15 Mei ataupun ni. Tak, kalender Zulqaidah, Muharram kita buat. Nabi sebut jangan tinggal. Baik. Berapa ramai yang kita tinggal hari ni? Duha, ramai yang tinggal. Sebab tu saya namakan sebenarnya duha ni rezeki duha. Tak ramai orang yang dijemput untuk menunaikan solat duha. Betul. Dan apabila dia tinggal, dia tak dapat pahala, dia tak dapat ganjaran. Cuma dia tak nak buat, maka dia tak dapat apa-apa, rugilah dia. Betul. Tetapi bila orang tu melakukan, orang tu buat, maka dia akan dapat ganjaran di sisi Allah. Makam dia akan dinaikkan. Sebab apa? Sebab dia mencintai Allah dan Rasul, kerana itu dia mengikut seperti mana yang Nabi buat. Contohnya seperti mana dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, Aisyah bertanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau solat sehingga pecah tumit? Nabi solat pecah tumit, kita pecah juga tapi pergi shopping. Kan, duduk tengok bola kan, pecah juga, alhamdulillah pecah saya. Tapi Nabi pecah tumit. Dan Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah kau telah diampunkan dosa yang lama dan yang akan ampun dah? Dan orang yang pertama akan masuk ke dalam syurga ni siapa? Dalam hadis Bukhari, Nabi akan masuk syurga. Baik, apa jawab Nabi? Tengok jawapan Nabi, ya Allah, afala akunu abdan syakur, bukankah aku perlu menjadi hamba yang bersyukur? Maka kita ikut Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi orang pertama masuk syurga. Kita nak ikut Nabi. Maka orang yang mengikut sunnah Nabi, maka dia akan dapat ganjaran yang hebat. Tetapi kalau sekiranya dia tak buat, kita jangan pertikaikan. Ya, awak ni macam tak sempurna Islam awak ni. Dah, itu sunnah. Jadi bila dia dah buat wajib, seperti mana sahabat, ada seorang Badawi kata, apa dia Islam? Nabi sebut Islam ni solat, puasa, zakat, haji. Dia kata, adakah lagi? Nabi kata itu. Aku tak tambah, aku tak kurang. Tambah pun aku tak nak, sunat. Kurang pun tak nak, aku buat tu. Nabi kata apa? Kalau betul, dia kata syurga bagi dia. Jadi sunnah ni adalah satu kelebihan yang Allah untuk menampung benda-benda yang mungkin menjadi kelompongan dalam ibadah fardu kita. Jadi kita lakukanlah ibadah sunnah. Baik, jadi ayo sama-sama kita usaha buat perkara sunnah walaupun sekecil-kecil sunnah. Baik, kita nak terus masuk kepada soalan yang seterusnya. Mentari Senja menarik nama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah ramai yang mengabaikan, seterusnya meninggalkan terus sunnah, hanya mengambil pada hukum yang wajib? Apakah kesan meninggalkan sunnah? Adakah kecelaruan akidah berlaku kerana meninggalkan sunnah? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mentari Senja. Tu dia nama Ustaz. Mentari Senja, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Kita kena faham bahawa ada beberapa perkara. Satu, sunnah yang kita sebut apa yang disandarkan kepada Nabi. Contohnya, Nabi SAW memakan dengan 3 jari. Masya Allah. Nabi memakan. Tapi Nabi makan apa? Nabi makan tamar. 3 jari. Maka kita ambil 3. Kita tak begitu kita ambil. Segenggam. Segenggam. Lepas tu tak tahu kalau yang jenis kacang. Jadi sebab tu kita kena tahu, bila kita hari ni mengikut sunnah Nabi, sebenarnya ada kebaikan. Kebaikan tu kembali kepada kita. Sebab Nabi buat ni
ada sebab. Dan apabila Nabi buat ada sebab, macam tadi kalau kita tengok muq'iyan, Nabi duduk dalam keadaan Nabi makan tu dalam keadaan macam nampak macam mencangkung. Contohlah yang kita letakkan tumit di atas belakang kita. Tujuan dia apa? Kata ulama, bila tengok Nabi buat tu, bukan saja-saja Nabi nak buat begitu, rupanya untuk kurangkan makan. Tapi hari ni kita tengok, kita tarabuk, kita bersila ni, tu yang perut ke depan ni. Sebab apa? Selesa dengan makan. Setuju. Kan? Lepas tu letak pula handphone, tengok TikTok sambil makan. Layan pula Tambah. Itu yang sedap, seronok tu. Betul. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya apabila kita hari ni, seperti mana dalam soalan, kita tinggalkan terus sunnah baginda Nabi SAW, orang ni rugi. Ya. Orang ni adalah rugi. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya nak buat wajib. Tak apa, itu memang asasnya. Tetapi buatlah sunnah Nabi, kerana di sana Allah ceritakan tentang kepribadian Nabi ni, akhlak yang baik. Ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat hebat. Akhlak Nabi, maknanya kalau kita nak jadi hebat, ikut Nabi. Selesai kita punya masalah bila kita ikut baginda Nabi SAW, maka itulah seperti mana yang ditanyakan tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita ada kudrat yang lebih, masa yang lebih, apa kata kita buat sunnah-sunnah yang mengikut kemampuan kita. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, sebagai kesimpulan penutup program kita pagi ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang disebutkan Nabi tadi di dalam sebuah hadis, kita hari ini jangan kita buat terlampau sampai kita tak mampu nak lakukan. Kerana Allah tak pernah bosan untuk memberi pahala. Tetapi yang dikhawatiri adalah kita. Maka 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah, perbanyakkan amalan, perbanyakkan sunnah-sunnah Nabi, kerana amalan yang dilakukan khususnya pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ni, amalan yang paling Allah sayang dan Allah cinta. Dan khususnya kita akan masuk nanti 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dan ada dalam satu hadis, iaitu seperti mana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Allah akan melepaskan. Paling ramai Allah akan lepaskan adalah pada hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Mereka-mereka yang ada senarai nama untuk masuk ke dalam neraka Allah, pada hari itu, hari Arafah, Allah akan lepaskan. Maka kita ikut sunnah Nabi, insya-Allah kita akan selamat. Dan biarlah kita amalkan walaupun satu sunnah, kita nak nyatakan, ya Allah, ini tanda aku cinta kepada baginda Nabi SAW, dan insya-Allah kita akan berjumpa dan akan duduk bersama dengan baginda Rasulullah. Masya Allah. Dan doa ringkas Ustaz sebagai penutup program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami menadah tangan tanda kesyukuran kami kepadamu, ya Allah. Pelbagai nikmat yang telah Engkau sempurnakan ke atas kami. Sama ada nikmat itu kami sedar ataupun tidak. Ya Allah, sekiranya kami lalai, kami telah melakukan kesilapan, kami telah melakukan dosa, sama ada sengaja ataupun tidak. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, ya Allah, maka kami termasuk dalam golongan orang yang rugi. Ya Allah, oleh yang demikian ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan amal ibadah. Ringankanlah tubuh badan kami untuk mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Ringankanlah lidah kami untuk berzikir. Ya Allah, jadikanlah hati kami sentiasa ikhlas buat kerana-Mu, ya Allah. Ada dalam kalangan kami, ya Allah, Engkau maha mengetahui. Ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah. Ada dalam kalangan kami yang mempunyai keaiban, tutuplah aib kami, ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, maka perkenankanlah hajat kami, ya Allah, sekiranya ia baik dan Engkau redha, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksaan kubur, jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada doktor yang sudi bersama dengan kita. Kepada sedang penonton, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin dan juga panelnya Ustaz Dr. Muhammad Ervino Johari di bawah topik munakahat pembantu rumah, batasnya bermula 6.50 pagi. Akhir kata, makan durian tak ingat diri, makan pula tanpa basmalah. Jom bersunnah, didik hati agar tenang di yaumul akhirah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.